السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini seperti yang disusun jadualnya, kelas mingguan kita berhubung dengan tajuk-tajuk di dalam bab perkara-perkara yang dilarang berdasarkan kepada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kita keluarkan hukum yang mana perbuatan atau perkataan itu ditegah, dilarang, sama ada berbentuk tahrim yang diharamkan ataupun hanya sekadar makruh, dibenci. Seperti yang selalu kita ulang, perkara yang asalnya dilarang, dia akan membawa kepada hukum haram, melainkan di sana ada petunjuk atau qarinah yang menukar daripada haram itu turun sedikit kepada makruh. Tetapi kedua-dua hukum itu, makruh ataupun haram, makruh tahrim ataupun makruh tanzih, sesuatu yang diharamkan ataupun sesuatu yang dibenci, tetap di dalam bab perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang yang akan kita bincang pada malam ini ialah larangan keluar daripada masjid setelah berkumandangnya azan. Itu tajuknya pada malam ini. Larangan keluar sesiapa yang berada di dalam masjid, seperti tuan-tuan dan saya yang kita duduk dalam masjid ini pun ada kelebihan yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesiapa yang mendatangi masjid kemudian dia menunaikan salat dan dia tidak keluar, dia duduk seperti yang tuan-tuan lakukan sekarang ini, tak kiralah sama ada untuk mendengar kuliah, untuk membaca Al-Quran, i'tikaf, zikir, atau mungkin untuk berehat. Tapi pokok pangkalnya tuan-tuan ditahan oleh apa? Semata-mata tuan-tuan tidak balik, tidak keluar untuk menunaikan salat Isya. Yang mana kata Nabi, orang yang apabila dia masuk ke dalam masjid, dia mendirikan salat dan dia tidak keluar, ditahan, dia menahan dirinya semata-mata untuk dia menunggu mendirikan salat yang satu lagi. Malam ini kita ada kelas, mungkin ada malam-malam tertentu kita tak ada kelas, tapi kita tak balik. Orang tanya kenapa kita tak balik, jawapan kepada kita tak balik itu, kita duduk di dalam masjid itu adalah untuk menunggu salat Isya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
orang yang seperti itu, yang berada di dalam keadaan yang mana dia tidak balik kerana menunggu satu salat lagi, dia seperti orang yang di dalam salat. Maksudnya tuan-tuan sekarang ni walaupun duduk saja, tidak mendirikan salat, pahalanya seperti orang yang sedang semayang. Bahkan bukan sahaja pahalanya seperti orang yang sedang salat. Kalau sejam, sejam lah. Kita salat pun mana sampai sejam, 10 minit paling kuat, 5 minit. Tapi yang ni sejam. Sejam ini seperti kita tengah semayang. Bahkan kita didoakan oleh malaikat supaya Allah memberikan keampunan rahmatnya kepada kita, kerana kita menahan nafsu kita, keinginan kita, diri kita, semata-mata untuk menunggu satu lagi salat. Jadi kita tak keluar. Kemudian sebentar lagi akan dikumandangkan azan Isya. Muazzin bila masuk waktu, kita kena berhenti. Kita kena memberi laluan kepada azan, kerana itu merupakan syiar. Syiar. Pasal itu orang tanya kenapa kita berhenti? Kerana itu syiar. Azan itu mesti dilaungkan. Itu lambang, tanda kepada agama ni. Kan? Jadi bila kita dengar azan saat lagi ni, kita tak boleh keluar. Tak boleh keluar dalam erti kata keluar balik. Kalau kita keluar untuk berwuduk umpamanya, kita tunggu, wuduk kita batal. Lepas tu orang azan, saat lagi nak semayang, kita keluar ambil wuduk. Keluar kerana uzur, ada alasan lah, itu tidak termasuk dalam perbincangan. Boleh dikatakan sepakat di kalangan para ulama membenarkan kita keluar jika bersebab. Yang ni dia duduk, lepas tu dia balik. Dia keluar, dia balik. Itu tak boleh ya. Itu yang kita nak bincang malam ni. Sikit ya. Iaitu larangan keluar daripada masjid apabila sudah dikumandangkan azan. Artinya kalau belum azan, nak balik, balikkah? Bahasanya macam tu lah. Siapa yang nak balik, dia baliklah. Saya kalau azan, dia kena tunggu sampai sembahyang. Nampak? Okey, kita tengok hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis ataupun pengarang kitab kita daripada Abu Sya'tha. Daripada Abu Sya'tha. Dia kata daripada Abu Sya'tha meriwayatkan, dia kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini dalil yang pertama. Dalil yang pertama dalam Sahih Muslim. Daripada sahabat Abu Tha'sha. Dia kata, "Kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah radhiyallahu an. Fa'adhana al-mu'adhdhin. فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أو كما قال. حديث صحيح رواية مسلم. Kunna adalah kami qu'udan fil masjid, dalam berkeadaan kami duduk di dalam masjid. Macam kita lah, maka duduk dalam masjid kan, habis bersembahyang tu dia berduduk. Ma'a Abi Hurairah, bersama-sama dengan kami ada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Adanya Abu Hurairah. Kemudian fa'adzana muadzin, azan. Dengar laungan azan. Telah azanlah muazzin ni. Tok Bilal. Yang kita panggil Tok Bilal. Faqama rajulun, apabila telah azan telah dilaungkan oleh muazzin tadi azan,
bangkit seorang lelaki minal masjid, yang dia juga ada dalam masjid masa tu. Maksudnya dia duduk sama-sama dengan Abu Sya'tha. Dia bangkit, yamshi, dia berjalan keluar. Azan, dia bangkit, dia berjalan keluar. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu. Abu Hurairah pun mengikuti lelaki itu dengan matanya. Maksudnya apa? Perhati, tengoklah. Bila lelaki-lelaki itu bangkit, fa'atba'ahu, Abu Hurairah pun ikut dia. Ikut dengan apa? Basarahu, mata dia. Dia tengok lelaki itu pergi mana. Dia perhati lelaki itu jalan keluar balik. Lepas azan, Abu Hurairah tengok. Abu Hurairah kata, faqad asa, maka sesungguhnya telah menderhakai ia, yakni lelaki tersebut, Abul Qasim. Abul Qasim. Abul Qasim merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata perbuatan lelaki tadi ni yang keluar daripada masjid apabila orang azan, dia telah buat satu perbuatan menderhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud menderhakai Nabi ni buat satu benda yang Nabi tak suka, yang Nabi tak bagi, yang Nabi larang. Abu Hurairah tahu mana? Abu Hurairah tahu kerana Nabi SAW menyebut benda itu, melarang benda itu. Nampak tuan-tuan? Okey, itu hadis yang pertama. Kemudian kita tengok pula dalam riwayat yang lain juga daripada Abu Hurairah. Juga daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata dia, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dia kata apa? Siapa yang keluar, laki-laki yang keluar tadi ni dia derhaka. Macam itulah juga Nabi pernah sebut, berkaitan dengan Nabi guna perkataan derhaka, man sama fi yaumis syak, sesiapa yang berpuasa pada hari syak, yakni hari terakhir di dalam bulan Sya'ban. Sesiapa di kalangan kita ni yang berpuasa pada hari syak, hari yang terakhir dalam bulan Sya'ban tu, Nabi kata faqad asa, dia telah derhaka kepada Abul Qasim. Siapa-siapa yang berpuasa pada hari syak, pasal itu hari syak ni hari yang kita dilarang berpuasa, hari terakhir sebelum 1 Ramadan. Kerana Nabi kata siapa yang puasa pada hari syak, dia telah derhaka kepada Abul Qasim. Kan? Itu antara penggunaan perkataan derhaka tu. Dalam hadis ni Abu Hurairah kata amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengarah dan telah memerintahkan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum fil masjid fanudiya bis salah, apabila kamu telah berada di dalam masjid dan telah dikumandangkan azan, nudia, diseru. Sebab itu perkataan nudia atau nida digunakan untuk memberitahu kepada seruan azan. Seperti di dalam suratul Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk mendirikan salat, merujuk kepada salat Jumaat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', hendaklah kamu bersegera. Quran kata apabila dilaungkan, dikumandangkan azan, bersegeralah. Fas'au, bersegera, perkataan yang digunakan sa'a, kan? Bersegeralah kamu pergi menyahut panggilan azan, wazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Sebab itu ada hukum apa? Haram jual beli ketika azan Jumaat. Kan kita belajar dalam fiqh, ada bab
larangan berjual beli ketika salat Jumaat, ketika azan Jumaat ni tu. Cuma para ulama berbincang tentang adakah sah ataupun tidak, kan? Seperti perbincangan tentang hukum jual beli dalam masjid. Jual beli dalam masjid ni dilarang, tapi adakah sah jual beli tu? Kan? Sebab kadang-kadang perbuatan tu haram, berdosa, tapi sah. Itu berbeza. Adakah perbuatan tu berdosa? Ya. Tapi adakah amalan tu sah? Sebagai contoh, seseorang yang salat dalam keadaan memakai rantai emas, lelaki. Satu orang laki-laki dia masuk dalam masjid, dia pakai rantai, tak kira lah rantai emas ke, gelang besi ke apa ke. Laki-laki tak boleh pakai gelang. Laki-laki tak boleh pakai gelang, tak boleh pakai rantai. Dia ni mungkin gangster. Okay, mungkin apa gangster Samsung mana atau dia masuk tengok rantai dia dengan apa semua, tapi dia semayang, dalam hati ada taman. Kan? Dia semayang. Dia hampak sejadah kan. Allahu Akbar. Kalau orang tanya kita soalan dia, salat seorang lelaki yang memakai rantai atau gelang sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Salat dia sah. Tapi perbuatan dia memakai gelang tu tetap suatu perbuatan yang haram, suatu perbuatan yang berdosa. Dua tajuk yang berbeza. Bukan tajuk sama, tajuk lain tu. Pasal itu kita kena faham. Nampak? Okey. Seperti orang bincang kan tentang isu menyentuh wanita. Bagi mereka yang berpendapat menyentuh wanita ni tak batal. Sentuh isteri tak batal. Wuduk umpamanya, contoh. Jadi dia mengajak, dia kata kalau sentuh wanita ni tak batal. Tapi itu isu apa? Wuduk. Tapi kalau duduk tak duduk pergi pegang orang perempuan boleh tak? Dia tak siapa hang main pegang tu. Dia kata wuduk kan batal. Yang tu hang bagi ketahuan, tajuk lain tu. Yang orang bincang pegang tu batal ke tak? Wuduk. Haram perbuatan pegang tu, tak kira lah ada wuduk ke, tak ada wuduk ke, tetap haram. Sebab itu bila kita nak masuk dalam perbincangan hukum ni, kita kena tahu dia bincang tajuk apa. Baru kita boleh tahu apa kita nak jawab. Wallahu taala a'lam. Jadi dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apabila kamu diseru untuk menunaikan salat. Maksudnya orang dah azan. Fala yakhruj. Jangan keluar, bukan tidak keluar, jangan keluar. Maka janganlah dia keluar. Ahadukum, salah seorang sesiapa pun daripada kamu jangan keluar. Nabi kata jangan keluar. Hatta, sampai bila? Dia kena duduk dalam masjid tu, jangan keluar apabila orang dah bang, sehinggalah dia menunaikan salat. Lepas tu dia nak keluar. Hadis riwayat Ahmad. Itu apa yang disebut di dalam dua hadis yang mana kedua-duanya datang daripada jalan Abu Hurairah radhiyallahu an. Dapat? Okey. Sekarang baru kita nak pergi tadi kita baca dalil. Sekarang kita akan masuk pada poin yang kedua, perbincangan tentang hukum. Hukum dia apa dia? Pertama, kalau orang tanya tuan-tuan, boleh tak boleh keluar daripada masjid bila orang bang? Tak boleh. Dilarang. Orang akan tanya pula, haram ke makruh? Haram ke makruh? Kalau haram berdosa, kalau makruh dibenci. Tak boleh. Tetapi tidaklah sampai kepada tahap berdosa. Kita tengok perbincangan parangan para ulama. Ikhtalafa al-ulama'u fi hukmi al-khuruj min al-masjid ba'da al-adhan ala qawlain. Para ulama telah berbeza pandangan. Maksudnya ada dua pendapat. Sekurang-kurangnya mesti ada dua pendapat. Kalau berbeza ni dia tak boleh ada satu lah. Kami dua bincang, kami berbeza lah.
Jadi apakah yang berbeza tu? Hang tak boleh pi. Yang satu lagi hang pun tak boleh pi. Yang tu dia tak panggil berbeza, yang tu dia panggil sepakat lah. Kan? Jadi bila kita kata berbeza, artinya ada dua, sekurang-kurangnya dua. Dia boleh jadi tiga, dia boleh jadi empat. Itu maksud berbeza. Jadi berbeza ni ikhtilaf ulama, benda yang biasa. Kerana apa? Banyak sebab lah. Tapi bila kita belajar, ini adalah benda yang bukan pelik. Berbeza ni, beza pendapat ni bukan benda pelik, kan? Dia kata satu, al-qaulul awal yukrahu al-khuruj min al-masjid ba'da al-adhan illa bi'udhrin wa hadha madhhab al-jumhur. Pandangan yang pertama, makruh, dibenci. Perbuatan itu dibenci, satu penderhakaan kepada Nabi, satu benda yang Nabi tak suka, Allah tak suka. Ini adalah pandangan jumhur, tetapi dia tidak pergi kepada haram. Makruh. Macam Nabi SAW sebut, kan? Nabi kata jangan duduk. Bila kamu masuk ke dalam masjid, jangan duduk sehingga kamu salat 2 rakaat. Apa yang kita boleh faham? Jangan duduk sampai semayang. Artinya tak boleh duduk melainkan kena semayang. Dia bincang pula. Tak boleh duduk tu tak boleh duduk dalam arti kata wajib semayang ke ataupun semayang yang disuruh tu sunat ya. Kita sepakat nombor 1, sebelum duduk kena semayang. Yang tu kita sepakat. Cuma yang kita tak sepakat apa dia? Hukum semayang tu wajib ke sunat? Mula-mula kita tanya, sebelum saya duduk ni saya kena semayang? Kena. Cuma kalau dia tanya lagi, wajib ke sunat? Yang ni ada 2 pendapat. Satu kata wajib, maknanya kalau hang duduk, hang berdosa, hang kena semayang. Tapi kalau satu lagi pendapat, dia kata sunat. Artinya kalau hang duduk, tak apa, tak berdosa. Tapi menyelisihi sesuatu yang dituntutlah. Yang afdalnya dia salat dulu. Yang sunatnya dia salat dulu. Itu maksudnya kadang-kadang kita kena pergi kepada rincian perbincangan. Macam dalam hal ini. Mazhab Hanafi, Al-Hanafiyah, Wal-Malikiyah, Wal-Syafi'iyah. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dia kata apa? Makruh kita keluar. Hukum dia makruh. Hukum ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Kan? Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Jadi dia duduk dalam hukum makruh. Pandangan yang kedua, al-qaulu tsani yahrumul khuruj min al-masjid ba'da al-adhan bighairi 'udhr wa hadha madhhabu al-hanabilah wa ikhtarahu Ibnu Hazm wasyauqani. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang menyatakan yahrum. Pandangan yang mengatakan haram. Pandangan kedua dia agak keras, ketat, syadid, dia agak kuat, dia agak tegas, iaitu dia kata haram. Siapa yang keluar berdosa. Minal masjid, daripada masjid selepas azan tanpa uzur. Maksudnya kedua-dua ni yang kata makruh dengan haram ni, mereka mensyaratkan bi ghairi udhrin. Kalau ada uzur, keluarlah. Tak ada masalah. Seperti apa? Memperbaharui wudu, ketandas, atau ada masyaqqah, kesulitan, ada kecemasan, mudarat apa semua, dia boleh keluar. Contoh bini dia telefon, ni abang, rumah terbakar. Hang telefon lambat. Orang bang lah. Aku tak boleh keluar Hang pesahlah sendiri sekali lepas isyak aku balik tengok aku mana jadi. Pasal tak boleh keluar ni. Kalau hang telefon awal sikit aku keluar. Yang ni, yang laki dia ni, dia dengar hadis tapi dia tak dengar perbincangan. Dia dengar tentang tak boleh keluar, dia tak dengar tentang perbincangan kena bersebab uzur apa semua tu. Kan? Pasal itu hukum ni kita tak boleh dengar dalil saja, kita dengar
dia panggil perbahasan dalil. Dan itu yang kita ajak dalam kuliah-kuliah kita. Dan semua orang yang dengar, mari dia akan tahu kita bincang, bukan kita baca dalil. Tak pernah kita baca dalil, kita berhenti stop, full stop. Ni dalil, titik, nuktah. Dah, kita akan bincang. Tak tahu lah sama ada dia memang niat jahat, hati busuk, dengki, atau memang dia ditutup mata hati dia, ataupun memang dia tak pernah dengar, ataupun memang dia ni ada masalah jiwa dan sebagainya. Tapi kalau dia duduk, dia dengar, mana-mana orang yang mengajar, orang akan bincang. Bukan seorang dua yang ramai live pada semua orang akan dengar perbincangan, perbahasan, bawa pandangan ulama, bawa dalil-dalil, apa pandangan A, pandangan B, pandangan C, kemudian dibahaskan pasal apa pandangan tu kuat, pasal apa pandangan ni lemah. Itu yang dikatakan sebagai pengajian. Mungkin sebahagian orang dia boleh ikut, faham, tapi sekurang-kurangnya dia dengar, dia biasa dengar. Dia kata memang ada bincang, cuma aku tak tahu itu macam mana tak, tapi memang ada bincang. Sekurang-kurangnya ada maklumat dia. Okey tuan-tuan hadirin mukminin, kemudian yang kedua ni dia kata tak boleh keluar, haram, tak boleh keluar langsung. Okey. Tuan-tuan, antara alasan-alasan ataupun banyaklah juga apa dia ni yang mereka bincang ataupun yang mereka sebut, antaranya ada juga riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan la yasma'u nida. Ini juga berkaitan dengan munafik di zaman Nabi SAW. La yasma'u nida fi masjidi hadha. Abu Hurairah kata Nabi SAW sebut, tidak ada orang yang mendengar seruan azan di dalam masjid ini, thumma yakhruju minhu illa lihajah, kecuali dia keluar tanpa hajat. Kalau dia keluar ada hajat, kita tak bincang tajuk dia, dia tak masuk dalam bab. Tapi siapa-siapa yang dengar azan, dia keluar tak ada sebab, dia keluar balik, thumma la yarji'u ilaih, dan dia tidak mari semula, illa munafiq, melainkan dia daripada kalangan orang munafik. Jadi artinya orang yang keluar daripada masjid ni, apabila azan, dia mempunyai sifat ciri-ciri nifaq, munafik. Sebab munafik ni dia mari orang tengok dia, orang tengok dia, lepas tu dia belah balik. Yang pentingnya orang tengok. Munafik ni yang penting orang tengok. Siapa-siapa yang ada perangai, kelaku, perbuatan yang bila dia buat amalan, yang paling penting matlamat dia, orang nampak dia buat, orang puji dia, orang cakap elok-elok, dan orang tahu dia buat, cukup. Jadi mana-mana benda yang orang tak nampak sangat, amalan yang orang tak berapa nak perasan sangat, dia rasa berat nak buat. Yang itu sifat munafik. Pasal itu Nabi kata semayang Isyak munafik payah, semayang subuh munafik payah, pasal semayang orang tak nampak, orang tak tahu sangat. Tapi kalau semayang zuhur, dia semangat, pasal waktu tu orang semua ramai orang nampak. Jadi benda-benda yang orang nampak ni memang mereka semangat lah. Itu di kalangan munafik. Okey. Kemudian tuan-tuan, mereka juga menyebut bahawa annal adhan innama huwa istida'a lil ghaibin. Azan ni tujuan dia nak panggil orang yang tak mai. Sebab tu kita kena beza, kena beza. Azan untuk apa? Apa fungsi tujuan azan? Fungsi tujuan azan untuk nak panggil orang yang duduk di luar mai. Pasal itu dia kuat. Pasal itu kita kena laung azan ni kuat. Pasal itu kita tengok kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sahabat akan tengok macam mana laungan azan oleh Bilal. Bilal akan laung azan kuat, kemudian Bilal akan tempik ke kiri dan ke kanan, supaya orang di belah kanan boleh dengar, orang di belah kiri kan, hayya 'alas salah. Panggil mai. Dia nak panggil orang mai. Jadi dia kata azan ni tujuan nak panggil orang mai. Tiba-tiba dia kata, fa idza kharaja al-hadir, kalau yang hadir ni keluar, kita azan nak panggil orang luar mai. Tiba-tiba bila kita azan, orang dalam loncat keluar. Jadi macam mana? Dia kata faqad fa'ala didd al-murad. Dia telah buat satu benda yang bercanggah dengan maksud
Azan. Kan? Kita duduk luar, kita duduk keluar, oi, mai. Tentu yang dalam ni cuih keluar, kan? Menggigit keluar. Jadi sepatutnya orang dalam ni lagi-lagilah jangan keluar. Nampak? Itu antara alasan yang diberikan oleh para ulama. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kita juga nak sebut juga sikit. Kenapa kita tak boleh keluar daripada masjid ni apabila azan? Apabila azan. Antaranya ia menyerupai perbuatan syaitan. Yang dengar azan lari ni siapa? Pasal itu kalau orang kena rasuk, kita suruh bang di telinga dia. Pasal salah satu daripada kelebihan azan mengusir syaitan. Syaitan ni bila dia dengar azan, dia lari. Jadi kalau tuan-tuan tak nampak lah pasal dia hantu, dia syaitan, dia jin. Kalau tuan-tuan nak ni, lah ni syaitan ada. Ada tak ada? Ada. Pasal itu tuan-tuan mengantuk. Pasal itu tuan-tuan jemu. Pasal itu tuan-tuan rasa terganggu. Sebab syaitan. Saya sedang berperang dengan syaitan ni. Nak bagi tuan-tuan menang. Syaitan dah kata tidur. Allah, ni tahu dah tajuk ni. Tidur. Mata kita pun melayu. Terganggu. Fokus kita terganggu. Macam-macam dia main dalam fikiran kita ni. Pasal syaitan tu ada. Cuma syaitan ni seperti yang disebut, dia tak boleh dilihat. Dia ada. Kemudian bila azan, kita tengok dalam hadis yang mana Nabi SAW cerita. Pasal oleh kerana kita tak nampak, saya tak nampak, tuan-tuan tak nampak, kita tengok. Dalam hadis Nabi SAW, idza nudiya lis-salah, apabila dilaungkan azan untuk mendirikan salat, adbara syaitan, maka berpaling larilah syaitan, walahu durat, dalam keadaan dia lari tu takut tergesa-gesa tu sampai terkentut-kentut. La yasma'u at-ta'dhin fa idza qada an-nida' aqbala. Apabila dah habis azan, dia mai balik. Artinya kalau dengar satgi azan, dia larilah. Kalau tuan-tuan nampak, tuan-tuan buat macam mana? Tuan-tuan akan mungkin pergi ke tepi. Tuan-tuan duduk tengah azan, dia nak lari. Tuan-tuan, uish, tengok sama hang nak lari pun. Kan. Takut bertuh kita kan. Tapi dia larilah. Cuma tuan-tuan tak sat lagi azan, tak payahlah mangkit buka pintu. Kan? Dengar adi dia mangkit buka pintu. Tepi bagi laluan. Tak payahlah pasal dia kan hebat. Tengok cerita Nabi Sulaiman boleh angkat ifrit, boleh angkat apa semua, kan? Boleh selam dalam laut. Kan dia punya hebat, dia boleh selam dalam laut. Dia boleh selam dalam laut tu. Ambil mutiara bawa naik, hebat. Syaitan ni memang ada kelebihan kekuatan yang hebat kan, macam-macam lah. Yang tu duk cerita curi duit, angkat batu apa semua tu memang ada kelebihan syaitan. Cuma apabila habis azan dia mari balik. Masalah kita ni lagi teruk lah. Dia lepas azan dia mari balik. Dia azan dia lari mana mari balik. Kita dengan azan lari tuang terus. Dia tak mari dah. Nampak teruk dah kita. Kalau nak berbanding dengan syaitan tadi, teruk kita. Dia kata, sakan aku mai balik. Hatta idza thuwiba bis-salati adbara. Kemudian bila orang qamat, dia lari. Dia tak boleh dengar langsung laungan azan, laungan iqamah. Dia lari pula. Apabila habis iqamah, dia mai pula. Hatta yaqtira bainal mar'i wa nafsihi. يقول اذكر كذا لما لم يذكروا حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. Azan dia lari, dia mai balik.
Qama dia lari. Habis qama dia mai balik. Dia mai buat apa? Dia mai yakhtira, untuk menimbulkan lintasan-lintasan dalam hati. Apa dia yang dia buat? Uzkur kata. Dia kata ingat benda ni. Apa itu yang tuan-tuan duk tanya pasal apa, bila semayang saja mesti teringat. Sebelum ni kita macam kunci hilang ke apa ke, kita cari-cari, kita tak ingat tahu mana kita letak. Allahu Akbar. Dia main satu, dia punya visual tu. Oh, atas almari ni. Atas almari. Lepas tu tuan-tuan berhenti tak? Tak berhenti. Tadi pi tengok tak perasan. Pasu tu terselindung belakang pasu. Duk berasa dah tadi. Lalas sekali Nabi kata la yadri kam salla. Dia jahanam sampai tak tahu rakaat berapa dah pasal duk layan kunci tu. Itu min amali syaitan, kerja syaitan. Sebab itu bila dia mai, kita jangan layan. Kalau dia ingatkan kita benda yang hilang, dia ingatkan urusan kita ke kerja kita ke apa, memang dia akan ingat. Sebab itu tuan-tuan memang akan ingat. Hatta Nabi SAW dalam salat pun dia teringat. Ada hadis dia teringat benda yang ada di rumah dia. Cuma cara kita nak lawan tu, kita putuskan ingatan tu. Jangan kita layan ingatan tu. Nampak? Okey. Hadirin mukminin. So kata para ulama, kita jangan, sebab dalam agama ni memang kita tak dibenarkan meniru amalan syaitan. Pertama, kita tak boleh tiru binatang. Pasal itu dalam solat kita tak boleh sujud seperti anjing. Kita tak boleh sujud seperti patuknya ayam. Artinya orang Islam, manusia, dia tak boleh tiru binatang. Dia tak boleh menyerupai orang kafir. Dia juga tak boleh menyerupai syaitan. Pasal itu ada hadis Nabi SAW tak benarkan kita makan dengan tangan kiri. Nabi kata jangan makan dengan tangan kiri, kerana yang makan dengan tangan kiri ni syaitan. Nampak? Jadi maksudnya apa? Apa-apa sahaja yang bila kita baca ini merupakan perbuatan syaitan, kita jangan tiru. Kita jangan tiru. Kerana Nabi kata siapa yang tiru, dia akan jadi daripada kalangan orang yang dia tiru. Jadi kalau dia makan dengan tangan kiri, dia jadi daripada kalangan syaitan. Kalau dia keluar selepas azan tanpa sebab, dia lari lepas azan, dia lari, dia daripada kalangan yang lari waktu azan siapa dia? Nampak? Cuma tuan-tuan bila dia keluar, tuan-tuan jangan, "Oi, syaitan, mari." Jangan. Mungkin dia ada uzur. Okey, nampak? Kemudian hadirin mukminin. Satu lagi, mungkin dalam keadaan situasi kita keluar ataupun kita mungkin tak duduk masa masjid ni, wallahu taala a'lam, mungkinlah. Saya tak tahulah, mungkin tuan-tuan boleh setuju. Orang yang sudah salat, orang yang sudah salat ni dia ada problem sikit. Okey, katalah dia jamak kan, lepas tu dia duduk dengar kuliah ke, dia duduk apa ke. Kalau dia nak keluar, dah azan, lepas tu dia duduk saja. Kadang-kadang tuan-tuan ada berlaku tau, orang yang duduk dalam masjid, dia dah semayang dah, dia dah buat maghrib, dia buat isyak. Lepas tu mungkin dia duduk dalam masjid, dia mungkin tunggu apa ke, pergi tanda ke, dengar kuliah ke apa ke, tapi dia dah semayang lah. Dia kena ingat dua benda. Satu, bila azan dia tak boleh keluar. Yang kedua, bila orang salat, dia kena salat. Dia tak boleh duduk saja. Maksudnya dia dalam dua pilihan je. Kalau dia tak mau semayang, dia jangan masuk. Dia duduk luar terus. Dia kata saya dah semayang dah, pasal tu saya tak semayang. Tak boleh. Kalau you ada dalam masjid, pertama azan, you tak boleh keluar. Yang kedua, bila orang semayang, awak kena masuk semayang sekali. Ini berdasarkan kepada hadis. Kadang-kadang tuan-tuan biasalah, situasi ni mungkin berlaku. Orang yang dah salat, dia duduk dalam masjid, dia nak keluar, orang azan, orang tak boleh keluar kan, ada hadis tak boleh keluar. Dia nak semayang, dia rasa dia dah semayang dah, lepas tu dia duduk saja. Sebenarnya ada peristiwa ni berlaku pada zaman Nabi SAW, yang mana daripada Jabir bin Yazid al-Aswadi radhiyallahu an, dia kata syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr fi Masjidil Khayf
falamma qada salatahu idza huwa birajulain fi akhiril qaum lam yusalliya ma'ahu. Kata Jabir bin Yazid, dia kata satu hari kami salat dengan Nabi salat fajar di Masjid Khaif. Apabila selesai salat, Nabi melihat ada dua orang lelaki yang berada di dalam masjid tu tidak salat. Dia duduk dalam masjid tapi dia tak semayang. Lalu Nabi SAW bertanya kepada mereka berdua ni, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Depa duduk dalam masjid tu tapi depa tak semayang. Depa tak keluar dan depa tak semayang. Depa tak keluar dan depa tak semayang. Nabi tanya, kenapa kamu tak semayang? Kata mereka, qala, jawab oleh dua orang lelaki tersebut, ya Rasulullah, inna qad sallayna fi rihalina. Kami telah salat di rumah kami. Kami telah salat di rumah kami. Jadi bila Nabi SAW semayang, kami tak semayang lah. Tapi dia duduk dalam masjid tu. Kata Nabi, fala taf'ala idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjid jama'atin fasalliya ma'ahum. Nabi kata, jangan buat dah. Jangan ulang perangai ni. Nabi kata, jangan buat lagi dah sikap duduk belakang tak semayang ni, tak masuk ni. Dia nampak macam perpecahan lah. Dia nampak macam ada dia tak ada kesatuan. Kan? Nabi kata, idza sallaituma fi rihalikuma, walaupun kamu dah salat di rumah kamu, thumma ataituma masjid jamaah, kamu mari ke masjid orang duk jemaah, fasalliya ma'ahum, hendaklah kamu salat bersama dengan jemaah, masuk. Fa innaha lakuma nafilah, sesungguhnya yang kedua ini menjadi sunat bagi kamu. Jadi tak ada masalah. Jadi kalau tuan-tuan dah semayang, tuan-tuan masuk dalam masjid, kemudian orang nak semayang, tuan-tuan semayang. Apatah lagi kalau tuan-tuan masuk itu berkebetulan dengan azan. Dah tak boleh keluar. Walaupun dah salat, masih lagi boleh salat. Jadi ini situasi yang mungkin berlaku di dalam keadaan kita bertembung dengan azan di masjid. Pokok pangkalnya tuan-tuan hadirin mukminin, apa yang kita nak buat kesimpulan daripada hadis yang kita baca, larangan keluar daripada masjid ketika mana telah dilaungkan azan ni, yang pertama sekali, begitulah sahabat menjunjung titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah cerita, riwayatkan bagaimana perbuatan keluar itu satu penerhakaan, betapa mereka menjaga hadis-hadis Nabi. Perbuatan tu salah, terus bagi tahu, kata yang tu tak boleh buat. Dan dia sebelum dia kata tu, dia tengok dulu. Lepas tu dia tengok, boleh jadi kawan tu pergi ambil wudu. Kan? Jadi kita sebelum nak melakukan al-amru bil ma'ruf tu, kita kena check. Ini juga satu benda kita boleh belajar. Kadang-kadang kita semangat tapi kita tak tengok. Kan? Jadi kita terus serang. Tak boleh. Lepas tu Abu Hurairah dia bangkit, dia tengok. Pergi mana kawan tu? Ini juga yang dibuat oleh Nabi SAW. Lepas tu saya kata kat tuan-tuan, sebelum kita buat nahyu anil munkar, cegah orang, kita tegur ataupun kita nak perbetulkan satu-satu kesalahan, tuan-tuan nampak mungkin ada orang mangkit kan? Benda tu kita baca tak boleh, tapi boleh tak kita terus buat teguran terbuka? Nanti lu kita kena make sure apa tindakan dia. Nabi SAW, tuan-tuan tengok, masuk satu orang laki-laki, dia duduk terus hari Jumaat. Nabi buat apa? Nabi tanya dia. Nabi tanya dia dulu. Nabi kata, hang dah semayang tak? Nabi terus tak serang dia, Nabi terus tak tegur dia, Nabi terus tak perbetul dia. Nabi tanya dulu, hang semayang tak? Artinya apa? Nabi siasat dulu. Dia kata dia tak semayang lagi. Nabi kata, sekarang hang bangkit mayang 2 rakaat. Baru Nabi perbetul. Itu sepatutnya. Jadi bila kita tengok ada orang buat perbuatan menyalahi sunnah, menyelisihi sunnah, menyelisihi perintah Nabi, sebelum kita buat teguran dan pembetulan, hendaklah kita memeriksa dahulu keadaan pelaku tersebut. Kan? Barulah kita boleh
buat apa? Al-amru bil ma'ruf, suruh benda yang betul, larang benda yang salah. Kerana situasi dia mungkin ada uzur di sana. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.